Sabu nak apa? Bila boleh. Bang cameraman, okey. Dah on dah. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Pengurusi Surau, iaitu Cik Haji Hirzan Bazli bin Harun Fahmi. Yang dikasihi lagi dihormati Imam 1 Ustaz Kamarudin bin Muhammad Tahir. Yang dikasihi lagi dihormati Imam 2 Ustaz Aziz bin Maulud. Yang dikasihi lagi Bilal 1, Bilal 2, Siak dan seluruh ahli jawatan kuasa surau. Yang saya kasihi lagi saya hormati juga wakil daripada Masjid Nurul Hidayah, wakil daripada surau Bukit Mas, surau fasa 1. Yang saya kasihi lagi saya hormati. Seterusnya tak lupa juga panel kita yang pertama, sahabat saya tak lain dan tak bukan Al-Fadhil Ustaz Abu Huzaifah bin Arif. Yang saya kasihi sahabat saya ahli panel yang kedua, iaitu Ustaz Nur Azman bin Muhammad. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kita tuan-tuan dapat sama-sama jumpa dalam satu majlis tak lain dan tak bukan yang disebut sebagai program Forum Ambang Ramadan. Bila kita sebut ambang-ambang ni tuan-tuan, dah dokek bona dah nak masuk Ramadan. Jadi insya-Allah bila kita sebut di ambang Ramadan, pada malam ni kita akan kupas satu tajuk berkaitan dengan infak pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut infak ini tuan-tuan, apa yang terbayang? Tak lain dan tak bukan adalah sedekah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila bulan Ramadan ni, yang pertama ramai orang minta sedekah. Kan? Di samping itu ramai juga orang yang pemurah hati, yang baik hati, yang memberi sedekah kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulakan perbincangan kita pada malam ini, saya menjemput ahli panel kita yang pertama, sahabat saya di sebelah kanan, tak lain dan tak bukan iaitu Ustaz Abu, kongsi cerita kepada kita berkenaan dengan apa kelebihan, apa maksud yang disebut sebagai infak, apakah perbezaan antara infak, antara sedekah, antara benda-benda lain lagi ni tuan-tuan yang kita sebut selama-selama ni. Sebelum ni kita biasa dengar sedekah ya tuan-tuan. Jadi kebiasaannya sedekah ni dah saban hari dengar dah. Jadi apa beza sedekah, infak dan sewaktu dengan dia? Jadi saya mempersilakan sahabat saya untuk mengupas masa lebih kurang berapa minit Ustaz? Dia biasa tanya penceramah tuan-tuan. 15 minit boleh. Itu belum masuk masa extra time ataupun masa kecederaan. Tambah sikit lagi nanti insya-Allah. Baik, fala tafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Amma ba'dihi fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan tuan moderator. Nah, tuan moderator ada urusan sikit nak, ada bondo hal. Yang saya muliakan sahabat Ustaz Rafi, sahabat ahli panel kita Ustaz Azman Nur Azman bin Muhammad. Rasa lama tak jumpa Ustaz Azman, lah jumpa kat kedai makan itu. Nah, masya-Allah. Nah, siapa tak kenal dengan Ustaz Azman kan? Masya-Allah. Jadi yang saya muliakan tuan pengurusi surau, tuan-tuan imam, para asatizah, EJK surau, tuan setiausaha bendahari, ibu ayah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang tuan moderator beritahu, tuan pengurusi majlis, apabila disebut akan ihya Ramadan ataupun ambang Ramadan, makna nak dokek masuk Ramadan. Nah, kadang-kadang kita ni tuan-tuan sekalian nak bagi faham apakah maksud Ramadan dan apakah kelebihan-kelebihan di dalam bulan Ramadan. Yang terpenting amal kita apabila sampai pada bulan Ramadan. Jadi soalan yang diajukan oleh tuan moderator, ya, soalan yang bagus, bahkan kita nak kupas, nah, sehabis yang mungkin tuan-tuan sekalian dalam masa 15 minit. Bagi tahu, ikut tanya ustaz kan. Jadi 15 minit tengoklah, insya-Allah saya akan bawa tuan-tuan sekalian. Nah, apa yang perlu kita ketahui dalam tajuk kita ni, nah, infak di bulan Ramadan. Hebat infak di bulan Ramadan. Sebelum tu kita nak tahu mengenai infak, kita tahu atas itu tuan-tuan sekalian. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insan inqata'a illa min thalathatin. Idza matal insan, setelah mati manusia, mati seseorang itu inqata'a, terputuslah amal. Illa min thalathatin, kecuali tiga perkara. Apabila kita hidup, Allah Subhanahu wa taala bagi kita pahala ganjaran kebaikan yang kita buat, begitu juga kejahatan ataupun maksiat yang kita buat. Dan apabila mati, maka terputuslah illa min thalathatin, kecuali tiga bondo. Min sadaqatin jariyah, yang tidak terputus kata Rasulullah adalah sadaqatin jariyah. Nak masuk dah tu mengenai zakat, infak, hadiah, lepas tu wakaf, perbezaan. Jadi perbezaan kat sini, yang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qata'i illa min thalathatin min sadaqatin jariyah. Mana sedekah jariyah yang tidak akan terputus amal sadaqatin jariyah. Atas sekali tuan-tuan sekalian yang dikatakan zakat. Zakat ni apa? Zakat ni satu-satu bondo ataupun rezeki yang kita dapat, lepas tu Allah Ta'ala perintah kita keluarkan. Mana perintah daripada Allah Ta'ala, mana bondo itu adalah wajib. Cukup dia punya nisab dia, ada khaul dia. Contoh,
tuan-tuan ada duit nilaian tukaran emas 95 gram. Mana 95 gram omeh tu, jadi apabila simpan 95 gram omeh, wajib bayar zakat. Kenapa omeh dijadikan dia punya ukuran? Sebab emas yang paling stabil. Harga emas yang paling stabil. Contohlah kat Pahang, Felda Kecau. Nak kat Pahang, ayak keluar omeh. Ayak keluar omeh. Kali 7 kilo kau, nak keluar omeh 7 kilo. Dia 95 gram Apabila simpan dah 7 kilo berlalu setahun, maka kena bayar zakat. Itu yang dikatakan sedekah wajib. Itu dinamakan sedekah wajib. Kek siapa nak bagi sedekah wajib tu ustaz? Bagi kepada yang Allah Ta'ala perintah. 8 asnaf yatama wal masakin ibnus sabil. 3, 4, 5, 6, 7, 8 golongan asnaf tu yang Allah Ta'ala perintah. Kita nak bayar zakat, tak boleh nak bayar sesuka hati. Kena bayar dengan apa yang Allah Ta'ala mahukan. Itu dinamakan zakat wajib. Bawah zakat, ini tajuk yang ada infak. Bawah zakat dia ada infak. Infak ni harta yang tidak wajib, tidak disuruh ataupun tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk dikeluarkan. Jadi infak ni, ibu ayah sekalian, infak ni dia menjurus kepada barang. Jadi infak dia menjurus kepada barang. Dan infak ni dia tidak tertakluk ke mana kita nak sampaikan bondo tu. Kalau ada lagi satu yang dinamakan sedekah sunat. Sedekah sunat ni kita tak cukup khaul kita. Tak cukup nisab kita. Nasab kita tak cukup, nisab kita tak cukup. 95 gram tu tak cukup tapi kita nak sedekah. Benda itu akan jadi sedekah sunat. Bagi kat siapa? Bagi kat pakai miskin tadilah. 8 golongan asnaf. Itu dikatakan sedekah sunat. Kalau kita bagi kepada orang kaya, contoh bagi kepada Ustaz Azman, dia akan jadi hadiah. Dia akan jadi hadiah. Dan apabila tuan-tuan sekalian, dan apabila dibagikan kepada fakir miskin, dia akan jadi sedekah sunat. Dia tak wajib keluar tapi dia keluarkan juga jadi sedekah sunat. Lepas tu ada lagi satu yang dinamakan wakaf. Wakaf ni dia ada 4 bondo. Kena ada dalam wakaf. Yang pertama sekali pemberi, penerima. Lepas tu bondo yang diwakafkan. Yang keempat ijab kabul. 4 bondo ni kena ada. Perbezaan yang kita nampak, zakat yang wajib yang Allah Ta'ala tetapkan 95 gram. Nah, 95 gram harga emas. Kalau tuan-tuan pergi pejabat zakat, mana mudah urusan. Kalau nak kira sendiri berdasarkan ilmu, mudah 95 gram ikut harga emas semasa. Jadi cukup 95 gram kena bayar zakat, itu yang wajib. Yang kedua, apabila kita bagi tak cukup nisab. Khaul dah cukup, setahun dah kita simpan tapi baru 80. 80 tak boleh, tidak wajib bayar zakat. Tidak wajib zakat, sedekah wajib tadilah. Kita nak keluarkan juga, dia akan jadi sedekah sunat. Bagi orang kaya dia jadi hadiah. Kalau yang wakaf yang saya sebutkan tadi. Kalau infak pula, harta yang kita keluarkan yang tidak diwajibkan dalam syarak. Yang tidak diwajibkan dalam syarak. Jadi apabila kita dapat akan pengetahuan perbezaan antara zakat, lepas tu sedekah sunat tu, lepas tu infak, hadiah ataupun hibah, lepas tu kita tahu mengenai wakaf, yang paling penting kita amal. Tajuk kat surau ni infak Ramadan. Apabila infak Ramadan, mana tuan-tuan yang ada kat depan saya ni, saya pun sama, kawan-kawan pun sama, mana nak amal. Jadi lepas ni boleh infak. Apa yang tuan-tuan nak keluarkan, itu maksud. Nah, jangan sampai kita ada ilmu,
tetapi kita tak keluar. Nak dengar dah dengar, tahu perbezaan zakat, sedekah, infak, wakaf, hadiah atau hibah. Yang paling penting kita apa tuan-tuan? Yang paling penting kita amalkan. Yang paling penting kita amal. Jadi adakah kita nak amal hanya pada bulan Ramadan ni? Tidak. Nak Ramadan kita tambah kita punya amal. Apa yang kita buat dalam Ramadan kita teruskan. Ni jangan kita paring ni tuan-tuan sekalian. Apabila habis Ramadan tinggal amal infak. Itu yang masalah kita masyarakat ataupun bangsa Melayuiyah. Ingatkan dalam Ramadan kita nak infak, luar Ramadan pun sama. Adakah infak ini terhad hanya pada bulan Ramadan? Tidak. Infak kita pada bila-bila masa. Bagilah infaklah tuan-tuan sekalian. Nah, dibagi kepada masyarakat, dapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, itu perbezaan antara zakat. Lepas tu zakat ni, makna zakat ni dia suburkan harta. Mana zakat sedekah wajib, sedekah sunat tak sampai qaul. Lepas tu dia wakaf perkara tadi. Kalau hibah itu hadiah. Itu perbezaan antara zakat, lepas itu sedekah sunat, lepas itu wakaf, lepas itu infak, lepas itu kita bagi hibah ataupun hadiah. Yang paling penting, saya nak ulang balik, kita nak amal, maka banyak-banyaklah kita infak pada bulan Ramadan. Makna infak ni, kita boleh bagi apa yang kita nak bagi tuan-tuan sekalian. Dan mana dia tak kira pakai ke orang kaya ke, mana semua boleh pakai akan benda infak. Kalau sedekah sunat tak sampai qaul, bagi kepada 8 asnaf. Kita tak sampai, bagi juga jadi sedekah sunat. Dah sampai nisab kita, kita bayar, itu adalah zakat ataupun sedekah yang wajib. Jadi penting kat sini, saya nak sihatkan diri saya, apabila tahu akan benda ni, jadi kita banyakkan infak. Habis malam ni datang sebab apa Ustaz? Kita nak tahu ilmu perbezaan. Maksud utama kita nak amal. Kita takut, kita ada ilmu tapi amal kita tak ada. Itu yang kita takut. Kalau kita lihat dalam kitab Minhajul Abidin, kitab jalan para abid yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, apabila sesuatu ilmu tanpa amal, ilmu itu akan jadi apa? Ilmu itu akan tak nampak manfaatnya. Apabila tak ada amal, dia akan jadi apa? Dia akan jadi bondo yang satu, bondo yang sia-sia. Jadi kita nak ada ilmu, lepas tu kita amal. Lepas ni nak buat apa? Saluk poket. Nak buat apa? Saluk poket, nampak tabung masjid, bagi. Nah, infakkan barang apa bondo lah tuan-tuan nak infakkan untuk Ramadan. Jangan habis program, lepas makan, tauhid balik, tak jadi. Kita nak amal. Jadi maksud, apabila satu-satu surau masjid cerita pasal infak, kita masyarakat orang Taman Senangin ni pun, infaklah kita pada bulan Ramadan. Tidak terhenti akan bulan Ramadan itu, dan bulan-bulan lain Ramadan tambahan bagi amal. Yang wajib digandakan 70 kali ganda kata Rasulullah. Yang sunat pahala dia jadi, yang sunat pahala Allah Ta'ala bagi pahala wajib. Itu yang kita mahukan. Perbezaan antara zakat, sedekah sunat, infak, wakaf tadi kita dah tahu dah. Lepas ni kita nak amal pula. Kita nak amal. Jangan kita senyum ya tak jadi. Nampak tabung masjid senyum tak jadi. Nak tabung tu tak mahu senyum kita dah. Dia nak apa? Dia nak duit. Pergi ke Cina tu, hardware tu senyum kat token tu. Nak tiang 3 batang senyum macam ni. Dapat tak tuan-tuan sekalian tiang? Tak dapat. Penampar bertanya, tak dapat. Nah, apabila kita buat sesuatu bondo ni, kita tahu satu bondo, kita nak amal. Jadi infak dia, ada makna dia, perbezaan-perbezaan. Yang kita mahukan adalah apa? Yang kita mahukan adalah amal dia tu. Setelah kita ada ilmu, maka ramai-ramailah kita berinfak pada bulan Ramadan. Jadi insya-Allah tuan moderator, sekian saja untuk huraian awal ini. Wallahu a'lam.
Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Haji Abu Huzaifah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita sebut sedekah ni tuan-tuan, bukan hanya sedekah wang ringgit yo. Tapi sedekah ni, suami ni bersama dengan isteri pun dikira pahala sedekah. Tapi tuan-tuan jangan yang tu sedekah, yang tu yo hari-hari. Tak macam tu Ustaz. Asal jumpa isteri balik rumah sedekah. Asal jumpa ustaz, saya dah sedekah dah. Jumpa ustaz Abu, ustaz, saya dah sedekah dah ustaz. Jangan yang tu yang sedekah. Jadi kita pelbagaikan sedekah dan infak kita, khasnya pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf terlupa saya nak sebut tadi. Syukur kita nak ingatkan, saya pesan kat diri saya dan juga tuan-tuan dan perempuan, sama-sama lah kita jaga kita, jaga SOP yang telah ditetapkan, jaga penjarakan, pakai pelitup muka dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya ajukan soalan yang kedua kepada panel kita Al-Fadil Ustaz Nur Azman, saya nak kongsi satu cerita dengan tuan-tuan. Satu hari saya tengok waktu di atas flight ni nak pergi ke Mekah, tengok satu video lah berkenaan dengan forum ni. Ada seorang ni dia kongsikan apa? Dia kongsikan ibu dia ni sedang sakit tenat kan, lebih kurang kanser lah, teruk tahap berapa, stage 4. Jadi kebiasaannya stage 4 ni harapan tu agak nipis lah kan. Jadi si anak ni bila dah lepas tengok ziarah ibu dia dan sebagainya, dia pun keluarlah daripada hospital tadi ni. Dalam perjalanan dia keluar tadi ni, dia jumpa ada ibu kucing tadi ni dengan anak-anak kucing tadi. Dia pergi kedai tuan-tuan, beli makanan kucing ni, bagi kepada ibu kucing dan anak-anak kucing tadi ni. Habis beri makan kat kucing ni, baliklah rumah. Keesokan hari dia pergi ke hospital ziarah mak dia. Tapi bila sampai dekat hospital ziarah mak dia ni, tengok katil ni dah kemas dah. Kemas siap dah donat. Terkejut dia. Tanya doktor, mak saya mana doktor? Kan? Doktor cakap, mak ada kat bilik air mandi. Dah meninggal ke? Kan? Tunggulah kat katil ni, tunggu mak dia dah berjalan sihat keluar daripada mandi. Kemudian dia tanya mak dia, kan? Semalam doktor cakap macam ni tak boleh berjalan itu ni dan sebagainya. Kenapa hari ni cepat sangat perkara tadi ni berubah, dah elok, dah baik. Dan doktor dah bagi dah suruh balik dah. Dan mak dia cakap semalam waktu tidur ni, mak dia mimpi ada ibu kucing ni dan juga anak-anak kucing ni tadah tangan minta doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya mak ni sembuh. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan pada mak ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila sebut tentang infak, sebut tentang sedekah ni tuan-tuan, saya masih teringat-ingat cerita yang ceramah yang kita tengok di atas flight, atas kapal terbang ni. Macam biasalah tuan-tuan, kadang-kadang kita nak flight ni macam-macam ada kan. Nak tengok Batman pun ada, nak tengok ni pun ada, macam-macam ada. Jadi kebetulan hari itu teringin nak tengok kan, ada apa channel yang Arab ni, ada channel apa, jadi kita tekan sangat-sangat memberi kesan yang mendalam kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, setiap infak yang kita bagi ni tuan-tuan, sedekah yang kita beri ni ada power dia, power of infak ni. Jadi bila kita sebut power ni, kelebihan ni, jadi apakah power of infak ni khususnya pada bulan Ramadan ni? Koklah pada bulan lain tuan-tuan, macam-macam ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala boleh beri kat kita ni.
Sampai penyakit yang macam ni pun Allah Subhanahu wa taala boleh sembuhkan, apatah lagi khasnya pada bulan Ramadan. Koklah kita beri sedekah tuan-tuan, tadi Ustaz Abu sebut, berilah jagi sebelum balik ni, berilah tuan-tuan. Jadi dah nak masuk Ramadan, dah Ramadan ni, apa kelebihan power dia yang kita dapat. Jadi minta maaf lah Ustaz, moderator ni dia semangat sikit. Boleh okey, baik. Jadi sebab kita pun dah biasa ceramah juga, jadi malam ni jadi moderator semangat sikitlah. Jadi insya-Allah moderator pun dekat 15 minit tuan-tuan. Saya minta maaf lah ya, sahabat. Okey, baik. Jadi saya persilakan sahabat saya Fadhil Ustaz Nur Azman untuk kupas sikit bagaimana power of infak ni khasnya pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ni. Fala tafaddal mashkur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Fadil Syarafni, sahabat saya Ustaz Abu Huzaifah, urusi seluruh hari jawatan kuasa surau, para asatizah, tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjat tinggi syukur kepada Allah Ta'ala dan kita diberi kesempatan pada malam ini untuk sama-sama berada dalam surau Senangin ni. Dan dua-dua ni dah mula dengan gear 5 dah ni. Jadi saya ni pun nak balik gear 1 balik semula, takut ke ngondah pula jadi. Tapi saya nak pergi gear 5 pun payah lah tuan-tuan. Jadi saya buatlah kadar yang saya mampu, saya buat 80 lah insyaAllah. Kalau tuan-tuan nak lolap silakan, tak jadi masalah dah. Itu nikmat-nikmat yang Allah pilih pada orang yang terpilih. Baik, bila sebut tentang sedekah ni tuan-tuan, sedekah ni dan apa juga ibadat yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dia ada kelebihan dia yang tertentu. Lepas tu dalam beramal ni ada dua benda kita kena faham. Pertama dipanggil fadilat, kelebihan. Yang kedua dipanggil khasiat. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, benda-benda yang mungkin luar-luar biasa yang Allah Ta'ala beri. Termasuklah macam cerita moderator tadi. Saya bukan tak berminat nak berkongsi cerita-cerita yang macam Ustaz sebut tadi tu, testimoni lah istilah orang hari ni kan, testimoni dalam beribadat ni. Sebab kita bila beribadat, kita jangan tergorak semata-mata dengan testimoni yang kita dengar. Dengar orang ni sedekah 10 ringgit, tiba-tiba dia dapat projek 10 juta. Kita pun try lah 10 ringgit, tak dapat pula projek 10 juta. Balik lingkup pula kita punya bisnes. Jadi jangan jadikan cerita-cerita yang manis-manis, indah-indah tu sebagai testimoni, lepas tu kita nak try nak buat. Ini bukan produk D-Herb, ini bukan produk telajak laris, ini bukan produk putih, barulah putih. Dia ibadat ni dia bukan macam produk. Keyakinan kita bila kita beribadah, Allah pasti akan beri balasan. Apa bentuk Allah nak balas, itu Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang paling baik Allah Ta'ala nak beri. Sama ada balasannya bersifat keduniaan ataupun balasannya bersifat akhirat. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan apa kelebihannya power sedekah ni, tuan-tuan, perkataan sedekah itu sendiri mengandungi makna yang sangat luas. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang baik itu dikira sebagai sedekah. Bercakap perkataan baik sedekah, buang bondo yang menghalang perjalanan sedekah, manis muka dengan orang pun jadi sedekah. Semua perkara ma'ruf, perkara kebaikan, dia adalah sedekah. Sebab itu ulama mengkategorikan sedekah ni ada dua. Satu sedekah maliyah, satu sedekah ghairu maliyah. Satu sedekah dengan harta, satu sedekah tanpa harta. Sedekah dengan harta macam yang Ustaz Abu sebut tadilah. Masukkan duit, janganlah sonyum kat tabung tu. Sonyum kat tabung tu memang dia sonyum ni memang sedekah, tapi kat tabung tu dia tak jadi sedekah. Yang diperlukan oleh tabung tu adalah duit tuan-tuan. Kalau tak ada RM1 masuk RM5, tak ada RM5 masuk RM10, tak ada RM10 masuk RM50. Kalau nak pengsan masuk RM100. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, itu ada sedekah maliyah dan sedekah ghair maliyah. Dan banyak janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sedekah. Banyak antaranya saya suka sebut, Nabi janjikan pertama orang yang bersedekah ni dia tidak akan miskin. Orang yang bersedekah ni dia tidak akan miskin.
Batu bezonyo kapitalis dengan Islam. Orang kapitalis dia menganggap makin banyak simpan makin jadi kaya. Tapi dalam Islam ni dia boleh makin banyak sedekah makin jadi kaya. Dalam Islam begitu. Kalau dalam kapitalis banyak simpan, banyak modal, banyak yang disimpan maka banyaklah harta kita maka jadilah kaya kita. Tapi berbeza dalam Islam. Lagi banyak kita sedekah, lagi banyak kita memberi, maka lagi banyaklah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lebih kurang 10 benda yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan sedekah. Saya sebut sekali lalu lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak catat, tuan-tuan catat. Kalau tuan-tuan tak catat pun tak payah catat. Ada tuan-tuan ni jenis donga sekali tu hafal dia. Yang pertama dijanjikan kalau sedekah ni dosa akan terhapus. Apa lagi benda yang lebih besar dalam hidup kita ni kalau Allah Taala nak hapuskan dosa kita. Kita ni dosa banyak, cuma tak nampak ya. Kalau nampak, saya pun tak mahu jadi ahli panel lagi ni tuan-tuan. Saya pun tak sanggup duduk depan kalau dosa nampak. Pertama sekali janji Allah, kalau kita bersedekah, Allah akan hapuskan dosa kita. Yang kedua, confirm bila sedekah dapat pahala. Cuma pahala tu berapa banyak, itu Allah Ta'ala tentukan berapa Allah Ta'ala nak bagi. Yang ketiga, Allah janji bila bersedekah, rezeki akan bertambah. Cuma jangan sempitkan makna rezeki itu. Makna rezeki itu jangan disempitkan semata-mata dengan makna bila beri RM10 bertambah jadi RM100. Tidak. Rezeki ini boleh jadi Allah Ta'ala akan beri dalam bentuk macam-macam. Anak kita yang baik, anak kita tak ada sakit, isteri yang isteri bertambah, isteri yang sihat, contoh kan. Allah Ta'ala akan beri dalam bentuk rezeki ini macam-macam. Allah lapangkan, mudahkan kerja kita. Orang senang mau kita, itu rezeki. Bentuk-bentuk rezeki yang Allah Ta'ala beri, rezeki yang bertambah yang Allah beri bagi orang yang bersedekah. Kemudian yang keempat, makin banyak sedekah, makin dokek diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kalau dalam hidup ni tuan-tuan, kalau dalam dunia hari ni lah, orang rasa besar kalau dapat dokek dengan orang besar. Oh, dia tu jangan main, tu kojo dengan menteri besar tu, rapat betul dengan menteri besar tu. Besar benar lah tuan-tuan pandang itu, tak ada dah. Yang besar, menteri besar. Saya tak besar dah. Saya badan lah besar. Sehari 6 boleh kali makan. Orang rasa hebat kalau dapat dokek dengan menteri besar, Perdana Menteri, dapat apa? Dapat dokek dengan besar-besar lah. Itulah kebanggaan orang ni jam begitu. Tapi tuan-tuan, kalau kita dokek dengan Allah Ta'ala, ia jauh maha besar lagi daripada segala yang besar di atas bumi. Apa jalan nak dokek diri dengan Allah Ta'ala yang maha besar? Maka salah satu jalannya adalah dengan kita bersedekah. Yang keenam, dapat naungan pada hari akhirat. Hari akhirat ni dengan suasana yang disebut dalam hadis, matahari didokekkan secara sejongkal dengan kita, maka pada hari tersebut Allah Ta'ala beri naungan pada orang yang terpilih, beri keselamatan pada orang terpilih, termasuklah orang yang terpilih selamat pada hari kiamat, dapat naungan Allah hari kiamat adalah orang yang bersedekah. Kemudian yang ke-8, sedekah ni dia dapat menjauhkan kita daripada sifat bakhil dan sifat kedekut. Maksud dalam Quran Allah kata, "Khus min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim." Allah kata, ambillah daripada hartanya sedekah. Sedekah kat sini maknanya zakat ataupun sedekah wajib. Allah kata, bila sedekah, bila zakat ni, dia ada dua kelebihan. Satu, membersihkan harta yang zahir, harta kita dibersihkan daripada yang syubhat dan sebagainya. Wa tuzakkihim biha, dan dia akan menyucikan jiwa kita. Kata ulama, ada dua jiwa yang akan dibersihkan apabila dikeluarkan zakat atau dikeluarkan sedekah. Pertama, jiwa orang yang bersedekah akan bersih daripada sifat bakhil dan kedekut. Akan sebersih daripada sifat tamak. Dan orang yang terima zakat atau orang yang terima sedekah pula, hatinya akan bersih dari sifat hasad ataupun sifat dongki. Orang Melayu ni dia kena pakai dua-dua, Arab pun dia pakai, Melayu pun dia pakai. Dia jadi hasad dongki kan. Ini kelebihan orang yang berzakat. Dan yang ke-9, sedekah ni beri ketenangan pada hati. Dan yang terakhir, yang ke-10, sedekah ni boleh melindungi kita daripada bahaya. Dan yang terakhir lagi termasuk adalah hadis Nabi sebut, sedekah ni dia dapat menyembuhkan penyakit. Ini Nabi SAW sendiri sebut. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan ni Allah programkan kita supaya bersedekah, supaya kita ni keluarkan harta untuk orang. Sebab hidup ni jangan setakat fikir untuk diri kita ya. Kalau setakat fikir untuk diri kita tuan-tuan, maka tak ada makna kehidupan.
Maka dalam bulan Ramadan ni Allah latih kita, antara ibadat yang wajib Allah fardu bulan Ramadan ni adalah ibadah puasa. Dan salah satu daripada tarbiyah puasa ni adalah supaya kita lapar. Matlamat puasa ni memang nak bagi kita lapar. Sebab itu jangan percaya kalau ada orang kata makan bono ni masa sahur takkan lapar sampai sudah. Mana ada? Tak ada. Tak ada bono makanan yang boleh kita makan untuk sahur tak lapar-lapar sampai ke maghrib, tak ada. Semuanya bila kita puasa semuanya berlapar. Sebab rupa-rupanya orang bila lapar ni tuan-tuan, hati baik, jiwanya pemurah. Kita kalau lapar ni tuan-tuan, orang yang pelapar ni jadi penyabar, orang yang pelapar ni jadi pemurah, hati bersih. Sebab itu bila bulan Ramadan Allah Ta'ala fardukan kita dengan satu ibadat yang wajib selain daripada puasa, dipanggil dengan zakat fitrah. Ini yang wajib, zakat fitrah. Kenapa? Nak latih diri kita. Waktu kita lapar ni lah kita akan rasa kesusahan orang lain. Orang yang pernah susah dan orang yang susah akan fikir kesusahan orang lain. Tapi orang yang manjang konyang ya, tuan-tuan, dia takkan fikir kesusahan orang lain. Balik-balik soalan dia nanti, kita nak makan kek mana? Itu kaya dah. Orang kaya soalannya nak makan kek mana? Orang miskin soalannya nak makan apa? Orang berkuasa soalannya nak makan siapa? Jadi orang yang sentiasa senang dia takkan fikir kesusahan orang lain. Jadi bila kita puasa, kita lapar, kita akan rasa kesusahan orang lain. Dan satu lagi program yang Nabi SAW sebut dalam bulan puasa ni yang paling baik, yang wajib zakat fitrah lah. Iaitu apa tuan-tuan? Yang disebut oleh Nabi, ini satu fadilat yang saya harap kita semua dapat kongsi, iaitu kata Nabi, fattara sa'iman, man fattara fihi sa'iman. Siapa yang menjamu berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kata Nabi, dia dapat pahala macam orang yang berpuasa tadi itu, tidak dikurangkan sedikit pun. Makna jamu orang buka puasa. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami ni tak ada bondo nak sedekah orang. Kata Nabi, walaupun sedikit sebahagian daripada kurma, sebelah kurma, bukan sebiji kurma, sebelah kurma, setengah kurma, beri air campur susu, bagi beberapa titik air, itu pun dikira sebagai menjamu orang buka puasa. Tuan-tuan dah beli kurma ke belum? Saya tak jual kurma dah. Saya tanya ya, tuan-tuan dah beli kurma ke belum? Kalau tuan-tuan belum beli kurma, jiran-jiran tuan-tuan belum beli kurma, tuan-tuan beli kurma, pergi sedekah ke jiran-jiran. Sepanjang daripada 5 hari itu dia makan tuan-tuan punya kurma tu, 5 orang anak dia, ahli keluarga dia, 5 orang punya pahala tu tuan-tuan dapat. Tanpa dikurangkan sedikit pun. Ustaz Abu jual. Saya tolong promosi. Saya tak jual dah, Ustaz Abu jual. Ada bawa tak Ustaz? Tak ada. Ayo Ustaz ni tak bawa pula. Jadi boli tuan-tuan, sedekah. Boli banyak-banyak bukan untuk kita, boli sedekah. Maknanya sebiji orang tu makan untuk mula buka puasa, jangan risaulah. Orang Melayu ni tuan-tuan, walaupun depannya ada mangga, air teh ais, ada segala macam nak buka dia cari apa? Dia cari kurma dulu. Jadi kita jamu orang buka puasa, tak payah panggil dia ke rumah kita dah. Kita beri dia kurma, dia makan kurma kita waktu nak buka puasa, itu pun kita dah dapat pahala menjamu orang buka puasa. Sebab itu tuan-tuan, kek Mekah, baik kek negara-negara Arab ni, budaya jamu orang buka puasa ni tuan-tuan cukup hebat. Dia jemput orang datang ke rumah. Zaman saya belajar dulu kek Mesir dulu, kalau bulan puasa ni, kita belajar ni bukan berduit bonabun lah. Sekarang pun taklah berduit bonabun. Kita ramai cari apa? Pergi dekat tempat-tempat ramai tu, dia ada tulis itu Maidatur Rahman. Ada banner Maidatur Rahman. Maidatur Rahman ni maksudnya hidangan daripada Allah yang Maha Pengasih. Yang jamu tu orang yang ada harta lah. 30 hari puasa, 29 hari puasa, 29 hari itulah dia jamu orang. Siapa-siapa nak datang, datanglah. 200, 300 orang buka puasa kat situ. Yang hebatnya pula tuan-tuan, dahlah dia tulis Maidatur Rahman, nama orang yang sedekah pun kita tak tahu, tuan rumah pun kita tak kenal, mukul pun kita tak kenal siapa tuan rumah. Kita hari ni sedekah tak seberapa, banner ke godang. Kan? Zaman buka puasa ditajuk oleh Ustaz Nur Azman, rambai godang mampu. Kami godang rambai ada, pula satu hari itu beri Ini hari-hari. Ini contoh ni, kan ambil contoh orang lain marah pula kan, ambil contoh diri saya tak apa. Tuan-tuan, kelebihan. Tuan-tuan pergi kalau umrah bulan Ramadan. Ni sekarang ni tak dapat pulang pergi umrah ni. Tanya Ustaz Abu pun belum lagi lembik ni. Ini tokai umrah kat ni Ustaz Abu ni. Dia punyalah bersungguh tarik kita ni untuk jamu buka puasa.
Dia punya tarik itu sebab dia nak juga dapat pahala menjamu orang buka puasa. Dia punya tarik itu, tahan. Ijlis sini, duduk sini. Mari, duduk sini. Dia punya tarik itu kita duk fikir, wah ini mesti kuang-kuang kambing golek kan. Bila kita duduk tengok-tengok kurma muai Zam-Zam. Tak padat dengan tarik. Tapi bersungguh sebab apa? Dia tahu kelebihan menjamu orang buka puasa. Jadi sebab itu tuan-tuan, tahun ni alhamdulillah kita tak macam Tuan Lopez punya puasa. Kerajaan negeri beri kebenaran, boleh jamuan buka puasa tapi dengan syarat bungkuih. Mori pun boleh dengan syarat bungkuih. Masjid surau boleh operasi daripada 4 pagi sampai 12 malam. Tahun lepas saya dipahamkan tuan-tuan semua dilantik jadi imam interim. Imam sementara. Tahun ni jawatan tu ditarik balik, boleh datang surau, boleh datang masjid. Tapi janganlah malam pertama yang ramai jadi sebab itu tuan-tuan ambil peluang ni, maksudnya ada peluang untuk kita menjamu orang buka puasa. Kita pergi bazar Ramadan beli banyak-banyak tapi pergi sedekah ke orang. Tak apa. Lepas tu jangan sangka buruk orang banyak-banyak beli ke bazar Ramadan tu, bukan untuk dia tu dah. Sangka baik dia nak sedekah lah agak agaklah. Agak-agaknya gitulah. Jadi sebab itu tuan-tuan, itulah sekadarnya. Saya harap jawablah soalan tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak. Baik, selesai sudah pusingan yang pertama tadi tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan alhamdulillah jelas apa maksud sedekah, apa maksud infak dan kelebihan khususnya kita memberi sedekah, memberi infak ni. Banyak tuan-tuan dan puan-puan 10 ataupun lebih lagi daripada 10 macam-macam lagi kelebihan-kelebihan kita memberi infak, kita memberi sedekah, dan khasnya kita memberi tadi pada bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus dengan pusingan yang kedua. Kemudian selesai pusingan kedua, saya akan buka, mungkin ada di kalangan jemaah kita yang ada soalan, yang nak tanya soalan kepada ahli panel kita, kepada moderator tak boleh tanyalah tuan-tuan malam ni, tanya okey penceramah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut memberi sedekah ataupun infak ini, antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kat kita tuan-tuan adalah ganjaran pahala ni. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi ini berlipat kali ganda, sehingga 700 kali ganda ataupun lebih daripada tu lagi ganjaran-ganjaran pahala ni tuan-tuan. Jadi bila kita sebut pahala ni tuan-tuan, kita nak jaga pahala sedekah kita ni, kita nak jaga pahala sembahyang berjamaah, pahala macam-macam lah tuan-tuan. Datang masjid ni, duduk i'tikaf, duduk dengan majlis ilmu dan sebagainya. Jadi pahala-pahala yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala beri kat kita ni tuan-tuan, macam mana khasnya kita nak jaga pahala sedekah kita. Sebab apa? Sebab kita takut tuan-tuan. Kita rasa kita dah banyak dah beri sedekah. Ustaz, saya hari-hari beri sedekah Ustaz. Pagi pergi masjid sembahyang subuh, masuk tabung dulu. Kita dok rasa kita ni dah banyak dah beri sedekah. Tapi sebenarnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adakah di kalangan kita ini ataupun ada orang yang memberi sedekah ini yang dia rasa banyak pahala, tapi sebenarnya tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin Al-Fadhil Ustaz boleh cerita, huraikan kepada kita macam mana kita nak menjaga pahala sedekah ini di samping sedekah khasnya pada bulan Ramadan dan juga segala amal-amal ibadah kita yang lain. Baik, fadhal mashkura. Sila Ustaz. Terima kasih tuan pengurusi majlis. Namahu wa sallu rasulil karim. Insyaallah. Aduh, dengar tak? Ya, insyaAllah. Okey. Kusyuk tawaduk deh, masya-Allah. Dah ngantuk dah kau, jangan tidur. Tidur kan saya balik. Dan lagi satu, masya-Allah, sebelum saya lanjutkan apa yang dipersoalkan oleh tuan moderator, apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga ni tuan-tuan sekalian, amal ahli syurga ni, duduk dalam syurga ni, dia tak ada amal tidur. Tidur dalam syurga tak ada. Sebab tidur tu adik-beradik pada mati.
Apabila tidur adik-adik pada mati, jadi tidur tu tak ada. Kalau tidur tak ada tu macam mana ustaz, sakit kepala kena makan Panadol lah macam tu. Bukan. Ini bukan macam dunia. Nah, ini syurga Allah Taala 24 jam dengan bidadari Allah Rabbi. Kat sini memang bini kita satu. Baru satu lah, macam saya baru satu. Bukan takut bini, bini tak takut dengan saya. Nak bagi tahu. Bondo ni nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, doket syurga nanti Allah Taala akan bagi nikmat. Kesimpulan tadi itu, jangan tidur. Faham tak? Sebab dalam syurga nanti tak ada tidur, 24 jam dalam nikmat Allah Taala. Baik, berbalik pada soalan tadi, macam mana kita nak jaga kita punya pahala sedekah ni? Mana kita nak jaga semua pahala? Nak semua amal kita, bukan amal sedekah saja. Sebab apabila kita bincang bab infak ni, kita nak jaga amal sedekah kita ni. Nak jaga amal sedekah, yang pertama sekali kita kena jaga akidah kita. Akidah apa? Pegangan kita. Kita bagi sedekah ni sebab apa? Ada bondo-bondo kita nak bagi, nak sesuatu bondo kita nak bagi? Tidak. Kita bagi apa? Lillahi Rabbil Alamin. Sebab di dalam sembahyang, doa iftitah tu, nah, satu hari kalau yang wajib 5 kali kita sembahyang fardu tu kan, selepas kita, sebelum kita Fatihah, kita akan baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Jadi kita kena i'tiqad, jaga kita punya akidah. Nak jaga pegangan kita. Jangan kita sedekah ni, jangan kita infak ni, keluar sesuatu bondo ni sebab kita nak sesuatu bondo. Kita bantu orang, kita bagi orang, kita nak sesuatu bondo, minta orang puji kita, minta cakap kita ni orang-orang hebat, orang kaya, banyak duit, murah hati, habis semua murah. Jadi apabila kita nakkan bondo tu balasan daripada makhluk, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nak balasan daripada makhluk, jadi balasan ke akhirat tu tak dapat. Yang pertama sekali kena jaga apa? Jaga bab akidah. Nah, pegangan kita, i'tiqad kita bagi sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu jugalah kalau kita dengan rumah tangga kita sayang isteri sebab apa? Sebab perintah Allah. Akak kat tepi, kat belakang sayang suami sebab apa? Sebab perintah Allah. Apabila kita sayang anak sebab apa? Perintah Allah. Sayang kereta hebat besar sebab apa? Perintah Allah Taala. Sayang mutu rumah sebab apa? Perintah Allah Taala. Jadi kita nisbahkan benda ni, nak jaga yang pertama sekali kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Apabila kita jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara kita. Dan pertama sekali nak jaga amal-amal kita ni, yang kita bincangkan amal sedekah ni, jaga hubungan dengan Allah. Kadang-kadang kita jaga hubungan dengan makhluk, tak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Apabila tak jaga hubungan dengan Allah, maka tiadalah keberkatan, tiadalah kejayaan. Jadi kita buat amal sedekah ni, kita nak pahala sebab kita nak bawa bertemu dengan Allah. Apabila satu-satu bondo kita bawa bertemu dengan Allah, kita bawa bondo yang salah, bondo yang Allah Subhanahu wa taala larang, macam mana bondo tu nak jadi manfaat? Contoh kita semayang tadilah, kita takbiratul ihram, kita angkat tangan, mana sorah diri dengan Allah Ta'ala. Dalam jiwa kita tak adalah kita yang hebat, kita paling hebat, suara kita paling sedap, hafal paling banyak. Tidak. Kita buat ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ingat, waktu kita sedekah tu kita kena semak sebelum nak masuk duit infak ni, kita kena semak diri kita. Bagi sebab apa? Kita keluarkan sebab apa? Semasa kita bagi, lepas itu penuh dengan istighfar. Penuh dengan apa? Istighfar. Kadang-kadang kita rasa ujub pula tu masalah. Masalah waktu kita infak tu rasa ujub. Rosak kita punya amalan tu. Rasa diri kita hebat. Lepas tu riak pula. Takbur pula. Waktu nak infak, nak sedekah tu kan main. Senia dia buka je. Dekat tabur masjid tu. Dia gulung buka macam ni. Nampak not 100. Masuk tuan-tuan sekalian. Nah, tak pensan. Ustaz Zaman cakap 100 pensan kan. Ini Johnny tak pensan. Menunjuk-nunjuk. Jadi hilanglah pahala sedekah itu.
Jadi yang pertama sekali, kita kena faham apabila kita hidup atas muka bumi ini, mana kita nak buat benda ni lillahi rabbil alamin. Dalam hati kita tarbiyah dah, kita infak, kita zakat, kita sedekah ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila iktikad kita betul tuan-tuan sekalian, oleh itu dari sudut perbuatan kita nak jaga amal Allah taala terima, jangan kita mengungkit. Jangan mengungkit apa yang kita bagi. Apabila mengungkit apa yang kita bagi, maka hilanglah amal tu. Hilanglah pahala tu. Mengungkit, abah jaga kau dulu. Ini contoh. Abah jaga kau dulu daripada kau punya tapak kaki tu 2 jari ni. Kau faham tak? Kali ni yang kau balas. Jangan. Kita buat sesuatu lillahi rabbil alamin. Untuk amal kita dengan orang, jangan mengungkit. Walaupun anak-anak kita tak balas jasa kita, jangan mengungkit. Sebab kita jaga anak kita, sebab Allah Ta'ala perintah. Bak ngungkit-ngungkit ni bukan zaman kita, zaman Firaun dah terjadi dah. Firaun mengungkit kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi apabila kita jaga jangan mengungkit apa yang kita bagi. Waktu kita infak jangan cerita tahun lepas saya bagi 1,000 dah. Tak bagi itu dah. Kalau tak ada saya bagi, maka tak makanlah orang kat taman, tak makanlah suruh senangin tu. Tidak. Biarkan apa kita baik jadi biarkan. Biarkan apa yang kita buat baik tu biarkan. Lihat akan kelemahan kita. Apabila masalah mengungkit ni yang selalu ada. Dokek masyarakat kita mengungkit, suku mana mengungkit, dah bagi-bagi lah. Kita boleh anak kita kan, tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, tanggungjawab kita sebagai seorang ibu, kenapa nak mengungkit? Tidak perlu kita mengungkit. Nah, isteri mengungkit pada suami. Macam-macam saya buatkan dengan abang. Saya buat itu. Pengorbanan saya jangan cakap banyak dengan abang. Apa yang kau buat tak nak beritahu. Itu masalah. Dia tak nak beritahu apa ni. Macam mana kita nak tahu? Nah, mengungkit jadi akak kat belakang. Nak jaga amal. Bukan amal sedekah saja. Apa jenis amal sekalipun yang kita buat untuk masyarakat. Yang pertama, jangan mengungkit. Bahkan dengan isteri, bahkan dengan suami. Apabila kita mengungkit, jadi pahala kita tu yang pahala kita nak bawa bertemu dengan Allah, jadi tak jadi pahala, jadi kemungkaran pula. Yang kedua, dalam jiwa kita ni kena bersih. Nah, tak ada ujub, tak ada ta'abur, tak ada riak. Nah, untuk selamatkan amal, jadi kena semak hati ni. Buat itu sebab apa? Apabila ada benda ujub, ada takbur, ada riak dalam hati ini, maka amal itu akan jadi apa? Akan jadi sia-sia. Tak jadi. Buat letihlah kita tuan-tuan sekalian dengan zakat wajib lepas tu kita sedekah sunat lepas tu Ramadan, dah luar Ramadan dengan infak lagi. Lepas tu kita buat lagi benda-benda amal kebajikan. Dia akan jadi apa? Akan jadi sia-sia. Yang kita ingatkan, yang kita nampak satu amal. Itu yang dinamakan istidraj. Makin banyak kita buat, makin jauh kita dengan Allah. Kita tak takut kau tuan-tuan sekalian, makin banyak kita buat benda amal kebajikan, makin jauh kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan amal kebajikan itu menghapus akan dosa. Lepas tu amal kebajikan menyucikan jiwa, kata ahli panel sahabat saya Ustaz Azman, suci jiwa. Jadi masalah makin banyak kita keluarkan, makin parah pula perangai kita. Sebab apa benda itu berlaku? Sebab ada benda-benda sifat-sifat yang keji masuk dalam amal kita. Nak jaga pahala amal ibadat kita ni, pastikan jangan ada ghairullah. Apa itu ghairullah? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah boleh suci. Apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala redha. Lepas tu apabila sampai hari pengadilan, dikira sebagai pahala. Nak dikira sebagai pahala sebab kita usaha. Waktu kita buat amal kebajikan, kita ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Dan ingat Allah Ta'ala banyak-banyak, lepas tu menafikan akan usaha kita. Tak ada Rasulullah waktu Fatah Mekah. Mana Fatah ni, mana ni pembukaan kota Mekah. Kalau orang kafir dipanggil jajah. Kafir ni jajah, orang bukan Islam buat jahat dengan orang Islam, dia ambil semua harta kekayaan bawa balik negara dia. Itu jajah.
Islam tidak, Islam patah buka daripada gelap bagi cahaya, daripada tidak beriman ajak orang beriman kepada Allah Taala. Rasulullah waktu Fatah Mekah, ibu ayah sekalian, waktu Fatah Mekah Rasulullah naik binatang tunggangan tu, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tundukkan kepala sampai kono belakang binatang tunggangan, belakang tongkuk itu. Apa Rasulullah ni arti, ya Allah, kejayaan pada hari ini bukan sebab kejayaan kami, ya Allah. Sebab apa? Sebab ini bantuan nusrahmu, ya Allah. Jadi Rasulullah nak ajar kita supaya jaga amal kita. Makhluk tidak boleh beri manfaat dan mudarat melainkan Allah Ta'ala. Apabila hati kita terpaut dengan Allah, apa yang kita buat ni semata-mata kerana Allah, insya-Allah amal kita Allah Ta'ala akan pelihara. Bahkan bondo itulah apabila sampai di hadapan Allah Ta'ala nanti, bondo itulah tuan-tuan sekalian yang akan membantu kita. Nah, sebab kita kadang-kadang dalam masyarakat ni, kita buat baik, orang pandang buruk. Kita buat buruk, lagi-lagilah orang pandang buruk. Jadi apa yang boleh membantu kita jikalau jiwa hati kita ni tidak berikan keseluruhan kepada Allah Ta'ala? Jadi pelihara bondo ni tuan-tuan sekalian, yang saya nak kongsi, yang saya nak tokankan dari sudut akidah. Nah, dari sudut akidah kita, lepas tu dari sudut amal kita. Nah, macam Ustaz Azman bagi tahu, orang yang bagi sedekah muka pun tak nampak, nama pun tak tahu, siapa pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Bahkan dia dapat apa? Naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu tuan-tuan sekalian, tidak terasa. Jadi pelihara bondo ni dengan apa? Dengan akidah. Kita buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana makhluk, kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya-Allah Allah Taala akan menyelamatkan amal kita. Dekat akhirat nanti, apa bondo kita nak bagi selain amal? Apa bondo kita nak bagi selain amal? Bahkan kalau satu-satu bondo tu kita buat, lepas tu kita nisbahkan kepada Allah Taala, lepas tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bondo tu akan jadi ibadat. Bahkan kita masuk jamban itu rumah syaitan. Kita masuk, malaikat tak ikut masuk. Perintah Allah jangan masuk. Malaikat tunggu luar, kiramun katibin, tak masuk dalam jamban. Kita masuk dalam jamban. Apabila masuk dalam tandas, ikut sunnah Rasulullah, itu jadi apa? Jadi pahala. Nah, langkah kaki apa? Kaki kiri. Skill mencangkung habis semua kita ikut. Apa yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kau berak, kau tak kancing, kau tuan-tuan sekalian. Semua kita ikut cara yang ditunjuk oleh Rasulullah. Apabila cara itu Allah Ta'ala redha, bondo itu akan jadi pahala. Begitu juga soal impak sedekah kita. Bondo tu zahir orang pandang hebat, tetapi kena baca batin juga. Itu sebab saya nak tekankan bahagian akidah. Waktu nak bagi tu, nak pelihara tu, pastikan di kita buat bondo tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada bondo-bondo yang tak baik, copek-copek istighfar. Bondo-bondo tak baik datang, kata Imam Ghazali, bondo tak baik datang dalam hati, potong terus. Jangan biar bondo itu jadi kudis, jadi najis, nanti payah nak hilang apabila masuk dalam hati. Jadi macam mana kita nak pelihara? Yang pertama, pelihara dari sudut akidah kita, dari sudut tauhid kita. Nah, kita buat ni semata-mata kerana Allah, tinggalkan sesuatu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi satu, apabila kita bagi bondo yang kita nak bagi ke orang ni, kita bagi yang terbaik. Nah, kita bagi terbaik. Nak bagi baju, jangan baju koyak rabak. Botol-botol baju kita nak bagi ke orang tu untuk balut nangkuk tu, kita keluarkan bagi ke orang. Nah, yang kita tak nak pakai, bagi ke orang ni bondo yang kita sayang, bagi ke orang. Sampaikan tuan-tuan sekalian, apabila orang-orang muhajir daripada Makkah masuk ke Madinah, orang Ansar bagi dari sudut bantuan duit perniagaan. Lepas tu bano yang isteri banyak, boi isteri satu kepada orang-orang muhajir. Nampak? Jadi kita ni tuan-tuan sekalian, apabila bondo-bondo kita buat macam tu, insya-Allah Allah Taala akan pelihara kita punya amal. Baru nampak dia punya keberkatan, baru nampak kejayaan apabila kita kembali kepada Allah.
Jadi cerita kronologi itu kita kena tahu. Biarkan apa yang kita buat ni jadi manfaat. Sebab masa kita Allah Ta'ala bagi, masa yang Allah Ta'ala bagi untuk kita ni 60-70 tahun. Bukan sampai zaman Nabi Nuh AS sampai 1000 tahun. Kita punya masa Allah Ta'ala bagi 60-70 tahun. Ambil umur Nabi SAW. Jadi apabila kita tak menekankan apa yang kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bondo tu akan jadi apa? Bondo tu akan jadi sia-sia. Jadi tak nampak manfaatnya. Jadi kita mati nanti kita nak bawa amal kepada Allah Taala. Kalau kita jaga kita punya akidah, tak jaga kita punya hati, kita buat sebab apa? Bondo tu tak akan jadi satu amal, bahkan menyusahkan kita apabila berada di dalam hari pengadilan kelak. Jadi insya-Allah apabila kita ikut step by step, satu persatu cara, kita baiki akidah, buat hubungan dengan Allah Ta'ala, kita buat sesuatu, tinggalkan sesuatu, hanya saja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan pelihara. Nampak kita punya usaha atas muka bumi ni, waktu ke akhirat nanti kita akan nampak, tuan-tuan sekalian, apabila kita ikut betul-betul cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi nak jaga bono ni, saya nak tekankan, jagalah bahagian yang banyak lagi bono nak jaga, tapi nak tekankan bahagian akidah. Bahagian kita ni buat sesuatu, tinggalkan sesuatu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengungkit apa yang kita buat ni semata-mata kerana Allah. Kalau mengungkit maka hilanglah akan pahala kita. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suami jangan ngungkit ke isteri. Ni omeh tu siapa boleh tu? Kan contoh kan. Isteri pula jangan mengungkit pada cik abang, abang pun sama tu baju tu siapa boleh tu. Baik, jadi budaya mengungkit ni tuan-tuan sebenarnya dah lama semakin parah dalam kalangan masyarakat kita. Jadi khasnya pada malam ni tuan-tuan, mula malam ni ngungkit ni kita buang jauh-jauh agar Allah Subhanahu Wa Taala pelihara pahala sedekah kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sajalah bila Ustaz Abu sebut ngungkit ni kan, saya teringat dulu ni tuan-tuan, waktu sebelum, yalah biasalah bila kita dah habis belajar nak sambung pergi ke luar negara, memang banyak pakai duit kan. Ada orang yang beri duit tuan-tuan macam-macam, bagi sumbangan, bagi itu ni dan sebagainya. Dan alhamdulillah banyak dapat duit sumbangan ni. Jadi bila balik daripada habis belajar ni kan, ada orang yang sebut tuan-tuan, saya dengar dia kata dia tu pergi sambung belajar, siapa yang beri duit kat dia kan, siapa sumbang duit kat dia kan. Kita ada kat depan dia tu kan. Allahu Akbar. Sedihlah kan. Jadi budaya mengungkit ni janganlah kita ungkit. Di samping orang yang kita memberi sumbangan tadi dia sedih dan sebagainya, dalam masa yang sama boleh membatalkan pahala sedekah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, seterusnya soalan yang terakhir kita akan tanya kepada panel kita yang kedua berkenaan dengan memberi sedekah ni tuan-tuan. Kalau kita tengok trend hari ni, tadi Al-Fadhil Ustaz cerita keadaan di Mesir kan, Ustaz di Azhar, saya di Sana'a di Yaman. Jadi keadaan di sana ni tuan-tuan, masyarakat Arab ni dia suka beri sedekah ni tuan-tuan. Dalam keadaan dia beri sedekah ni tuan-tuan, dia tak nak orang tahu nama siapa yang beri sedekah ni, tak tahu kan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni lah pelajar-pelajar ni bukanlah duit ada sangat. Kadang-kadang orang yang dah kahwin ni buka-buka pintu pagar ni, ada orang sangkut kat depan pintu pagar. Siapa sangkut tak tahulah kan. Kojab ayam ada, kojab macam-macam ada. Jadi orang yang beri sedekah ni tuan-tuan, masyarakat Arab ni kebiasaannya dia tak nak nama dia diketahui. Jadi kita hari ni kadang kita di Malaysia ni tuan-tuan, kadang-kadang fenomena untuk kita nak bagi tahu nama ni, ataupun kadang-kadang ada yang tulis, Ustaz letak hamba Allah sudahlah kan yang beri sedekah ni. Kadang-kadang kita, tuan apa nama nak tulis kat sini letak hamba Allah sudahlah Ustaz. Yang macam ni pun ada kan. Kadang-kadang yang ada lagi tuan-tuan, Ustaz saya beri
Dia ni berapa beri ni Ustaz? Nama yang atas sekali ni. Dia ni beri 500. Ha, tak apa, saya beri 600. Nama saya atas sekali. Macam ni pun ada kan? Kan? Ha. Contohlah macam hari tu kita buat kempen Syria kan. Ada yang beri sedekah. Ustaz, berapa dia bagi berapa Ustaz? Adalah sikit beri. Berapa Ustaz saya tanya ni? 1,000. Tak apa, saya beri 1,200. Nama saya atas sekali. Ui. Kan? Macam ni pun ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada yang hari ini ni kadang-kadang kita tengok ada yang viral kan. Contohlah macam beri sumbangan, beri itu ni dan sebagainya, tangkap gambar viral. Ha ni kami dah buat kojo ni kan. Ha, jadi Fadul Ustaz mungkin boleh tolong kongsikan, kupaskan sedikit benda yang penting ni bagaimana perspektif Islam berkenaan dengan yang kita sebut tadi ni. Baik, falyatafaddal mashkur. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam Quran Allah sebut ada dua benda yang merosakkan pahala sedekah. Kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menghina orang yang kamu beri sedekah. Macam Ustaz sebut tadi itulah. Kalau dia tak tolong dia dulu, melepet dia ni. Tak dapat dia sambung belajar dan sebagainya. Ini ngungkit-ngungkit. Dan juga menghina-hina orang yang kita beri sedekah. Baik tuan-tuan, isu berkenaan dengan apa nak sebut isu berkenaan dengan sedekah ni, nak tulis nama dia berkait dengan cerita riak, sum'ah lah ni. Riak kan. Dia tak semestinya orang yang menunjuk sedekah tu riak. Dan tak semestinya orang yang tak semestinya orang sembunyikan sedekah dia tak riak. Faham tak ni? Kau salah sebut tadi. Tak semestinya orang menunjuk tu riak, dan tak semestinya orang yang sembunyi itu selamat daripada riak. Ada kata faham betul-betul. Fudail bin Iyad menyebut, dia kata melakukan amalan kerana manusia itu syirik, dia kata. Meninggalkan amalan kerana manusia itulah riak. Bahkan kadang-kadang tak sedekah pun boleh jadi riak. Macam mana tu? Tak sedekah pun boleh jadi riak. Sedekah boleh jadi syirik, tak sedekah boleh jadi riak. Bila lalu tabung tak sedekah, malas dan sedekah dah. Kang dia sedekah orang khabar dia nak nunjuk pula. Dia tak sedekah sebab takut orang khabar dia nunjuk, itu riak lah tu. Tak sedekah jadi riak. Sebab apa? Takut orang cakap. Meninggalkan amalan kerana manusia itu riak. Macam baru ni lah, pemilihan pengurusi masjid seluruh Negeri Sembilan. Mau macam naik lah, bising masing. Pilih ni bising, macam mana nak puas hati orang Negeri Sembilan pun tak tahu. Kan? Pilih pengurusi ni tak nak, pengurusi ni tak nak, ni bantah. Besok kesudahan besok saya seorang kan jadi pengurusi masjid besok. Payah benar kan? Ada yang jadi pengurusi masjid, nama calon jadi pengurusi, tak pergi masjid dah. Kita tanya nama kau naik jadi pengurusi apa, tak pergi pula. Dan tak pergi dah teh. Kan orang khabar dan nak jadi pengurusi, riak pula kata dia. Dan tak pergi tu. Tak pergi sebab takut orang cakap tu riak lah tu. Pergi je lah. Yalah, dan pergi kita. Dan pergi, dan duduk depan sekali. Baru dia tahu dan datang, dia kata. Yang tu, kalau dia buat macam tu, itu jadi syirik, kata Fudail bin Iyad. Buat kerana manusia. Jadi tuan-tuan, sedekah ni, ikutlah macam mana pun. Kalau tabung di tengah-tengah jalan, itulah peluang tuan-tuan nak masuk duit, masuklah. Jangan kira-kira manusia. Jangan kira orang nampak kau. Duit shilling kau, berbunyi kau, tak berbunyi kau, itu atas tuan-tuan. Itu kemampuan kita. Maknanya, jangan tergorak sedekah ni kerana manusia. Saya ambil tuan-tuan panduan mudah aja. Buat benda baik ini, tuan-tuan jangan ambil kira orang cakap. Tu ya. Kalau tuan-tuan ambil kira orang cakap, sampai sudahlah tak ada benda baik kita nak buat. Bagi banyak salah, bagi sikit salah, tak beri lagi salah. Kan? Tak? Tulis nama hamba Allah salah, tulis nama botol salah, tak tulis nama pun salah. Dia kadang-kadang nak kena tulis nama pasal resit. Benda tu nak apa? Cukai ko, integrity, accountability kita orang putih kan. Jadi kono ada bukti-bukti tu nak macam mana? Jadi itu keperluan.
Cuma tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, ada dompet tandur riak ni, dia kata. Senang dia. Kalau kita selamat di dompet tandur ni, insya-Allah selamat tu dari riak. Dia kata malah ibadat bila bersendirian. Kalau seorang tak nak dah, orang tak nampak tak buat dah dah. Ini dan sedekah ni tema orang tak ada ni, tapi apa teh kalau tak nampak pula orang dan sedekah kan. Dia malah ketika bersendirian, itu satu tanda riak. Yang kedua, dia rajin bila depan orang ramai. Kalau ada orang ramai depan orang, ya tuan-tuan, lepas soluk poket, lepas soluk poket deh. Tu riak dah tu. Jadi kita ni, ada orang atau tak ada orang, macam tu lah kita. Yang ketiga, dia kata, menambah amalan ketika dipuji. Mula-mula nak sedekah RM1 dia. Tapi orang kata, dia ni memang pemurah betul. RM10 keluar. Menambah amalan ketika dipuji. Tu riak tu. Okay. Dan yang keempat, mengurangkan amalan ketika dikeji. Bila orang perli sikit dia, dah merajuk dia dah. Sedekah konon nak jadi pengurusi lah tu. Langsung kocik ATM lah, tuan-tuan. Itu hidup ni kalau kita mikir cakap orang, tuan-tuan kan. Tak selesai kerja dah, buatlah benda baik ni. Jangan kita kira apa orang cakap. Sebab kalau kita fikir orang cakap ni, tuan-tuan, sampai ke sudah tak ada benda baik kita buat. Kita buat benda baik pun orang cakap, kita buat benda jahat pun orang cakap. Kita tak bercakap pun orang bercakap. Kan? Ustaz Azman biar ontok kan. Biar diam pun bercakap dia orang kan. Jadi itulah tuan. Wallahu alam. Kita kalau ikut SOP dah habis dah ni. Isyak dah kena berhenti ni. Tapi sebab Abu ada ni saya teman dan dia lah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni saya rasa setakat tu yalah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panel sahabat saya yang pertama Al-Fadhil Ustaz Abu, kemudian yang kedua Al-Fadhil Ustaz Nur Azman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Ustaz Abu pesan dari tuan-tuan, lepas ni terus beramal. Jadi apa yang Fadhil Ustaz Nur Azman pesan tadi banyak tuan-tuan. Antara yang saya nak sebut yang Al-Imam Al-Ghazali sebut 4 benda tadi tu. Kod orang puji sikit, dah mula dah. Kod orang kecam sikit, dah mula malah itu ni dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita berazam mulai saat ini, lepas saat lagi ni habis tutup forum ni, sama-samalah kita beramal insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Abu dan Al-Fadhil Ustaz Nur Azman. Terima kasih kepada pengurusi, kepada Imam Bilal dan barisan EJK, seluruh yang terlibat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala kira sebagai salah satu ganjaran amal yang saleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk akhiri program kita pada malam ini, sama-samalah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.